Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan sambung pembelajaran operasi darab menggunakan garis nombor dalam kelas pemata harapan bersama Cikgu Nurul. Sebelum itu, mari kita ulang kembali konsep darab. Baik, di sini ada ayat matematik darab 3 darab 2. Baik, di dalam ayat matematik darab ini, melalui konsep darab, kita dapat memahami bahawa 3 di sini mewakili kumpulan. Baik, dan 2 di sini pula mewakili ahli di dalam setiap kumpulan ataupun objek-objek di dalam kumpulan. Boleh murid-murid? Baik, jom kita teruskan. Baik, sebelum kita memulakan dengan garis nombor, mari kita lihat apa itu garis nombor. Garis nombor ialah garis di mana nombor yang ditulis bermula dari kosong sehingga ke nombor yang seterusnya. Nombor yang ditulis bermula dari kosong mengikut turutan sehingga ke nombor yang seterusnya, sehingga nombor 100, 1000 ataupun apa saja nombor yang ada. Baik, inilah contoh garis nombor. Garis nombor ini bermula dengan sifar dan berakhir dengan 15. Dan garis nombor ini boleh berakhir dengan apa-apa saja nombor yang ada. Baik murid-murid, mari kita gunakan garis nombor ini untuk menyelesaikan soalan operasi darab yang terdapat di sini. Baik, di sini 3 tadi mewakili kumpulan dan 2 mewakili ahli. Baik, melalui soalan darab ini, murid-murid perlu menggunakan garis nombor untuk mendapatkan jawapan. Okey, kita perlu bergerak melalui garis nombor. Baik, daripada soalan darab 3 darab 2, murid-murid perlu bergerak 3 langkah. Ingat ya, murid-murid perlu bergerak 3 langkah. Dan untuk setiap langkah perlu menggunakan kiraan 2. Murid-murid boleh faham? Murid-murid perlu bergerak 3 langkah dengan kiraan 2. Ya, ini kumpulannya 3 langkah dan ini ahlinya kiraan 2. Baik, mari cikgu tunjukkan contoh. Kita kira dulu kiraan 2. 1, 2. Jadi, kita akan berhenti di sini untuk langkah yang pertama. Boleh? Okey, kita kira semula lagi 2. 1, 2. Dan kita berhenti di sini untuk langkah yang kedua. Jadi, tadi cikgu sebutkan kita perlu bergerak 3 langkah. Jadi, kita perlukan 1 langkah lagi. Baik, dengan kiraan 2. 1, 2. Dan ini ialah langkah yang terakhir. Langkah yang ketiga. Okey, akhir sekali kita lihat di manakah langkah terakhir kita berhenti. Kita berhenti di nombor di angka 6. Jadi, 6 ialah jawapan bagi 3 darab 2. Boleh murid-murid? Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Baik, untuk contoh ini, kita menggunakan garis nombor untuk menyelesaikan 5 darab 2. Baik, tadi 5 ialah kumpulan, 2 ialah ahli. Jadi di sini murid-murid perlu bergerak berapa langkah? Ya, murid-murid perlu bergerak 5 langkah. Dan dalam kiraan berapa murid-murid perlu gerak? Ya, dalam kiraan 2. Mari kita mula bergerak menggunakan garis nombor. Kita bilang 1, 2. Kita bermula dengan 1 ya. Okey, 1 langkah. 1, 2, 2 langkah, 1, 2, 3 langkah, 1, 2, 4 langkah, 1, 2, 5 langkah. Telah cukup 5 langkah yang perlu kita gerak. Ada 5 langkah. Baik, jadi jawapan yang kita berhenti ialah 10. Jawapan yang perlu kita tulis ialah 10. Baik, kita lihat contoh yang lain pula. Okey, untuk menggunakan garis nombor ini, kita selesaikan 4 darab 3. Yang ini ialah soalan darab yang lain daripada yang 2 contoh di awal tadi. Baik, 4 ialah kumpulan, 3 ialah ahli, 4 ini ialah nombor yang perlu kita ataupun langkah yang perlu kita gerak. Dan ini nombor 3 untuk ahli ialah kiraan 3.
kita perlu bergerak 4 langkah dalam kiraan 3. Mari kita mulakan. Kita kira dulu 3. 1, 2, 3. Ini kita dapat 1 langkah. Okey, teruskan sehingga nombor 3. Baik, 1, 2, 3. Langkah yang kedua. 1, 2, 3. Langkah yang ketiga. 1, 2, 3. Langkah yang keempat. Setelah selesai pergerakan langkah kita, dan ini ialah jawapannya 12. Boleh murid-murid? Sekiranya ada soalan-soalan yang lain juga, murid-murid boleh menggunakan cara ini. Ya? Baik murid-murid, sekiranya murid-murid diberikan garis nombor dan murid-murid perlu melengkapkan ayat matematik darab, bagaimanakah cara untuk murid-murid melengkapkan ayat matematik ini? Baik, seperti yang cikgu beritahu di awal tadi dan telah cikgu ulang, untuk nombor yang pertama mewakili kumpulan. Nombor di petak yang kedua mewakili ahli. Dan untuk petak yang terakhir ini ialah jawapan untuk hasil darab. Baik. Untuk nombor yang mewakili kumpulan, di manakah boleh kita cari nombor yang mewakili kumpulan melalui garis nombor ini? Baik, di awal tadi semasa cikgu terangkan bagaimana cara untuk menggunakan garis nombor untuk kumpulan ialah jumlah langkah yang telah digerakkan. Okey, kita perlu bilang berapakah langkah yang ada ataupun berapakah pergerakan yang ada. Mari kita bilang pergerakan di sini ada 1 dan 2. Ada 2 pergerakan sahaja. Jadi, untuk mewakili kumpulan, untuk ditulis di dalam petak ini ialah angka 2. Kerana pergerakan yang perlu kita buat ialah 2. Dan untuk petak yang mewakili ahli, okey, kita perlu bilang kiraan nombor tadi. Betul tak? Baik, kiraan nombor yang kita buat tadi. Untuk di sini, kita lihat di manakah langkah pertama berhenti. Baik, langkah pertama berhenti pada angka 2. Jadi, ini ialah langkah pertama yang mewakili berapa nombor ni? Okey, mari kita lihat. Mewakili 1, 2. Jadi, langkah ini mempunyai 2 kiraan. Jadi, untuk darab berapa, kita tuliskan angka 2. Okey, kerana kita kira 2 kali. Baik, murid-murid hanya perlu kira sekali sajalah, tak perlu kira sampai habis. Yang ni kita dah kira sekali, yang ni kita boleh terus tuliskan jawapan. Kerana untuk setiap kiraan mestilah sama 2, 2, 2, 2 kan. Okey, yang ini pun sama 2. Jadi kita perlu kira sekali cukup. Baik, dan kita terus tuliskan angka 2 untuk petak ahli. Dan untuk jawapannya, kita perlu lihat di manakah langkah terakhir berhenti. Langkah terakhir ini berhenti di mana? Mari kita lihat, ia berhenti di angka 4. Baik, jadi 4 ialah jawapan yang perlu murid-murid tulis di dalam ayat matematik ini. 2 darab 2 sama dengan 4. Boleh? Mari kita tengok, lihat contoh yang lain pula. Baik, untuk contoh ini, kita masih menggunakan garis nombor dan murid-murid perlu melengkapkan ayat matematik darab. Baik, di sini mewakili kumpulan dan ini mewakili ahli. Baik, untuk petak yang mewakili kumpulan, kita perlu bilang apa? Kita perlu bilang jumlah gerakan ataupun jumlah langkah. Berapakah langkah yang ada di sini? Baik, di sini mari kita bilang 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah di sini. Jadi nombor 4 perlu ditulis di dalam kotak yang pertama. 4 darab berapa? Untuk membilang berapakah ahli yang perlu didarabkan. Baik, kita lihat kiraan nombor yang berhenti. Kita berhenti berapa? Kita tengok di sini. Kiraan 1,
2. Jadi kita berhenti untuk satu langkah, kita berhenti di angka 2. 1, 2. 1, 2. Jadi kita tuliskan jumlah ahli di sini ialah 2. 4 darab 2. 4 kumpulan pergerakan langkah didarab dengan 2 kerana setiap langkah berhenti di kiraan 2. Kiraan 2. Baik, langkah pertama berhenti di kiraan 2. Langkah kedua juga berhenti pada kiraan 2. Langkah ketiga juga berhenti pada kiraan 2. Dan langkah yang terakhir juga berhenti pada kiraan 2. Baik. Berapakah jawapannya? Kita lihat pada langkah yang terakhir yang berhenti tadi. Jadi untuk jawapan di sini ialah angka 8 perlu ditulis di dalam kotak jawapan. 4 darab 2 sama dengan 8. Boleh murid-murid? Baik murid-murid, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar dan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.